aku perawan ini. Ini akan aku hadiahkan kepada Datuk. Jalan! Yang nampak api itu? Kurang periksa, Datuk. Biasanya pulau itu tidak ada orangnya. Datuk, perintahkan orang-orang supaya kita rapat ke sana. Woi, Budi! Ingatkanlah Ramadan. Aduhai zamanku. Aduh. Biar aku Raja Bulu Belang Jantan, mari bawa saudara kita dan pergi periksa. Kalau ada saudara-saudara kita yang mati, bawa pergi ke sampan. Pergi sekarang. Bulu Belang Jamal, pergi periksa perempuan-perempuan itu. Siapa mereka? Baik, Datuk. Datuk, semua perempuan sudah balik ke Kuala Sedeli. Hanya perempuan ini yang hendak pergi ke Kota Tinggi. Jadi tidakkah suka kamu balik dengan mereka? Tidak, Datuk. Hamba yatim piatu, Datuk. Ibu bapa hamba telah dibunuh oleh Lanut. Yang tinggal hanya Datuk hamba di Kota Tinggi. Jadi maksud kamu nak ke Kota Tinggi? Hamba berharap sangat, Datuk. Siapa nama kamu? Wan Anom, Datuk. Baiklah, kalau begitu kamu boleh ikut bersama-sama dengan kami. Terima kasih, Datuk.
bersusah hati, Wan Anum. Sabarlah. Tak lama lagi kita akan sampai. Terima kasih, Datuk. Tak terbalas budi Datuk terhadap hamba. Itu tidak mengapa. Ya, memang sudah kewajiban saya. Awang, antar Cik Wan Anum pergi ke rumah Pak Mahat. Baik. Silakan. Bekas Sirama, dicipta menghadap. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah Patik harap diampun. Dengan berkat daulat tuanku, Patik telah dapat menewaskan lanun-lanun yang membuat kekacauan di Kuala Sedeli. Sangat gembira kita mendengar. Datuk Benda Dalam, tuanku, bawa sepasang persalinan dan 11 kerisman. Tuanku, sampai ke hadapan Megat Sirama. Megat Sri Rama telah berjasa kepada beta. Beta suka menghadiahkan sepasang persalinan dan sebilah keris kebesaran negeri. Bagaimana fikiran pegawai-pegawai sekalian? Patik sekalian bersetuju. Mulai daripada sekarang, Megat Sri Rama adalah bergelar Datuk Laksmana Megat Sri Rama. Ampun, tuanku. Jasa Megat Sri Rama terlalu kecil, tuanku. Belum layak diberi gelaran Laksmana, tuanku. Ampun, Patik, tuan. Gelaran itu adalah daripada beta, Tuan Bijali. Beta boleh melantik sesiapa juga yang telah berjasa kepada beta dan negeri. Derma limpah kurnia tuanku terjunjung di atas batu jemala Patik. Dengan nama Allah, Patik bersumpah, selagi hayat di kandung badan, Patik akan taat dan setia di atas titah perintah tuanku. Bagus. Baiklah, Datuk Bendahara, bersurai kita. Datuk! Ada kabaran baik, Datuk. Kabaran apa? Ada seorang datang. Oh, cantik, Datuk. Mana cantik dengan isteri aku? Mana, Datuk? Isteri yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang keempat, isteri yang muda, bodoh. Oh, Datuk sekali cantik dia lagi, Datuk. Isteri Datuk, hidungnya kemik. Ini, mancung. Mancung? Iya, Datuk. 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 Di mana ada? Dia Pak Mahat, Datuk. Lebih baik lekah Datuk minangnya. Mengapa kau cakap begitu? Ikan cepat mudik ke hulu, ikan harawan putih dadanya. Siapa cepat dapat dahulu, siapa kemudian putih matanya. Boncoy, burung dah masuk ke sangkar. Apa yang nak dibimbangkan lagi? Datuk, burung-burung yang pasal, Datuk. Kalau Datuk dengar, nanti Datuk lepas. Boncoy, ini Tuan Bijali. Siapa yang berani mendahului aku? Bodoh. Datuk. Kalau boleh, Mak ya, segera kalah. Sebab saya bimbang kalau bunga itu dipetik orang, Mak ya. Jangan bimbang tuh. Kalau ada jodoh,
Ikan di darat, asam di laut. Ikan di darat, asam di laut. Apa pula? Asam di bukit, ikan di laut saling bertemu tu di dalam kuali. Terima kasih, Mak Pia. Wang. Bawa barang yang aku katakan tadi. Mari. Kalau gitu tu, biarlah Mak Pia minta diri ya. Baiklah, Mak Pia. Kenapa dah? Kenapa nak dibekati macam yang bukan pasangan? Assalamualaikum. Salam. Ya, rupanya. Mula naik kata rumah. Tak apa nak kerja macam ni pun tak apa. Nampak bekerja keras sama suami sendiri. Beginilah mencari keperluan hidup Syekhia, oi. Nampaknya kedatangan Syekhia ini ada mempunyai hajat. Ya, Pak Mat. Berapa tinggi pucuk pisang, tinggi lagi asap api. Berapa tinggi gunung ledang, tinggi lagi hajat di hati. Berpantun pula Cik Pia ni. Awak jawablah weh. Anak Bugis menjual serbat. Serbat dijual di atas perahu. Kalau sungguh hati berhajat, kitalah terangkan, kami nak tahu. Buah kedondong dari Danga dibawa orang ke negeri Yaman. Niat hati nak menyunting bunga. Bunga yang kembang harum di taman. Bunga mawar, bunga melati, manakan sama bunga pekan. Kalau sungguh hajat di hati, sila sunting, kami izinkan. Bagaimana pikiran awak weh? Kalau sudah jodoh menganggil, apa nak buat? Sedangkan anak pengail kahwin dengan Puteri Raja. Kalau neneknya sudah bersetuju, tepuk dada tanya selera lah. Saya ini nurut saja. Barulah puas hati saya, Pak Maan. Tentang antaran, nantilah kita rondengkan. Tapi jangan bimbang. Berapa saja Datuk Laksmana sanggup mengisi. Itu terserahlah pada Cipia. Sifatkanlah wewenang itu seperti anak Cipia sendiri. Kalau begitu terima kasihlah Pak Mat. Saya minta dirilah Cik Tima. Lekas sangat awak. Belum tunggulah makan. Biarlah banyak kerja di rumah tu. Berambil di sini dulu kita makan-makan. Tak apalah Pak Mat. Apa makan. Alhamdulillah tak jadi tak habis hasil. Terima kasih. Sama. Mana jual lanong tadi? Jangan dia dengar apa cerita kita tadi. Tentu dia merasa malu, weh. Dah maknya. Kalau begitu awak beritahu dengan dia, weh. Itu salah awak. Yang bagus dia bagi tahu. Kan manis saya laki-laki, weh. Apa salahnya? Mari kita sama-sama, mari. Kamu lagi. Nampaknya perundingan kita telah mendapat keputusan dengan sebulat sekata. Untuk melangsungkan nikah kahwin cucu Cik Mahan pada 2 hari bulan yang akan datang, bersamaan hari Khamis malam Jumaat, bulan sulung Mu'alud. Apa kata Cik Mahan? Bagi pihak saya, apa yang dirundingkan, saya bersetuju. Alhamdulillah, bagus. Bunga teratai, kembang sekaki, warna nom sayang. Hanyut tertekan di ufuk bulu. Sebelum sampai hajat di hati.
sampai, sinarnya sampai di daun kayu. Kalau Allah hendak menolong, di panjang umur bertemu. Mandi sayang, mandi kasih, mandi berendam. Mandi sayang, mandi kasih, mandi berendam. Mandi sayang, mandi kasih, mandi berendam. Ditewaskan oleh Megat Sri Rama. Seorang perawan cantik yang hamba dapat tawan di kuala sendiri telah dibawa oleh Megat Sri Rama kemari. Perawan itu untuk diserahkan kepada Datuk. Hamba telah tahu di mana ada perawan itu sekarang. Tak mengapa. Ini hari kita tewas. Nanti di suatu masa, Megat Sri Rama akan mati di hujung senjata kita. Benar, Datuk. Selagi belum hamba dapat tewaskan riwayat hidup Megat Sri Rama, selagi itu belum puas hati hamba, Datuk. Kumpulkan lalu-lalu. Buat kacau di laut. Segala bahtera saudara-saudara yang datang nak meniaga di sini, rampas hartanya. Itulah peluang untuk kita bertemu dengan Megat Sri Rama yang bergelar Laksmana. Apa? Megat Sri Rama telah dapat gelaran Datuk Laksmana? Ya, sebab dia dapat menewaskan kita. Sepatutnya hamba yang layak menyandang jawatan itu. Benar, Datuk. Tetapi pangkatnya itu tidak lama. Akhirnya Datuk juga dapat menyandangnya. Bagus. Mari, silakan. Megat, jangan dibiasakan bawa kabaran ke dalam rumah ini. Nanti buruk akibatnya. Baik. Waalaikumsalam. Oh, Datuk. Jemput Datuk. Ya. Duduk, Pak. Tunggu. Siapa tu, Cu? Budak-budak ini pemalu benar, Datuk. Pemalu itu memang pakaian gadis-gadis Melayu, Pak Mat. Cepat duduk, Tok. Nampaknya kedatangan Datuk ni ada mempunyai hajat. Timbang bukan sebarang timbang. Masakan sama timbang kan? Datang bukan sebarang datang. Datang hamba membawa arti. Kalau sungguh ikut serati, dalam kolam diterlepaskan. Kalau sungguh membawa arti, maksudnya cobalah Datuk terangkan. Begini, orang Jawa mengayam ketupat. Ketupat diayam di atas tikar. Hajat di hati hendak mengikat. Burung idaman di dalam sangkar. Oh begitu. Ya duduk, Tok. Orang Aceh dari seberang, seorang satu membawa rebana. Burung sudah dipikat orang. Dipikat oleh Datuk Laksmana. Kalau begitu, biar hamba buru dulu. Datuk, jemput dulu, Datuk. Datuk. Nampaknya Wananum telah dipinang oleh Laksmana. Tapi hamba tak putus harapan. Biar hamba putih tulang, jangan hamba putih mata. Apa yang Datuk nak hamba perbuat? Hamba berkehendakkan Megat melarikan Wananum dari rumah Pak Mat. Itu Datuk jangan bimbang. Hamba akan tunaikan segala kehendak Datuk. Bagus. Hamba harap berjaya. Baik, hamba akan kerjakan. Terima kasih.
Nampaknya kita sudah selamat. Mari. Apa yang sudah terjadi, Paman? Oh, Datuk. Entah, Datuk. Hamba sedang tidur, Datuk. Habis hamba dengar orang menjerit. Sekali hamba bangun, hamba tengok 2-3 orang melarikan Wan Anu. Hamba tak macam siapa-siapa orang itu, Datuk. Hamba dapat mengagak siapa mereka itu, Pak Mahal. Datuk, biar hamba kejar si berjabah itu. Pergi, Aman. Datuk, kira jikalau tidak ada keberatan bagi Datuk, tidaklah keteratap hamba Datuk sebentar. Ada perkara hamba Datuk nak rundingkan. Silakan, Pak Mahal. Baik, Datuk. Ini pun masuk, Datuk. Ibu duduk, Datuk. Terima kasih, Pak Mahal. Weh. Saya. Mari sebentar. Aduh. Ada apa ya, weh? Ada perkara yang nak dirundingkan, weh. Begini, weh. Abang jemput Datuk ni ke rumah kita. Nak ajak Datuk berpakat. Kalau dapat kerja nikah kahwin ni kita segerakan. Kerana takut perkara yang buruk nanti berlaku lagi pula. Bagaimana fikiran kau, weh? Ikut suka awak lah, weh. Begitulah pendapatan saya suami isteri, Datuk. Bagaimana fikiran Datuk pula? Jemputlah makan tu. Baik, Cuk. Makanlah, Tok. Ini Wan Anu yang buat ni. Bagus. Makanlah, tak? Ya, baik. Ambillah ni. Ni. Budak-budak begini. Makan, Cuk. Pandai Wan Anu ni. Yalah. Sedap tak? Bagus, Cuk. Jadi nenek dan Datuk ni lama ada nak cerita dengan kamu antara kedua ni, Cuk. Cerita apa tu, Tok? Bapa tak kata hujan mak negeri orang, hujan batu negeri sendiri takkan sama negeri sendiri. Oh, jadi maksud Tok ni nak balik lah. Kerana Datuk nenek muda-muda lama di sini. Jemput makanlah kuih ni. Ayolah makan. Tak ni. Anu tak selera ni. Kenapa? Mari makan. Kenapa? Ya ke? Kalau Tok dah pergi ke sana ulang-ulang lah tak kemari ya, Tok? InsyaAllah Datuk nenek tak lupa. Ada apa ni? Aneh? Wah, siap sajalah buah mangga, buah kedunduk, buah tamasam untuk Wan Anu. Nak buat apa, Tok? Buat tak tahu pula. Ya ke?
sudah cukup umur, pandai bersilat dan pandai bercatur kepada Tuhan. Bunda bersyukur, mudah-mudahan sentosa dan makmur. Jika kelak menjadi pahlawan, membela negeri dan kampung halaman, sampai waktunya anakku berjuang. Satu hilang, kedua terbilang. Jika anakku menjadi penghulu adat, payung negeri orang tinggi berdaulat, dipandang orang dari jauh dan dekat, pandai mencari kata-kata mufakat. Jika menjadi orang cerdik pandai, buah pikirannya sentiasa terpakai. Jika nak elok fahammu dikunci, jika nak tinggi naikkanlah budi, jika nak jadi orang alim ulama, orang beriman serta hakikat kata, yakin ibadat setiap masa, berkat lindungan Tuhan yang Maha Asa. Sebulan, sebulan, tengok. Cantik anak ini. Datuk, ada 2-3 saudagar nak berjumpa dengan Datuk. Belakang mereka ke dalam. Silakan. Apa hajat tuan-tuan? Hamba Datuk datang
nak mengadukan dari hal lanun-lanun yang merampas dan membunuh orang-orang hamba, Datuk. Datuk, perkara ini tak boleh kita biarkan. Kita mesti hapuskan mereka, seolah-olahnya mereka membaculkan kita. Benar cakapan Tuan Aman itu, Datuk. Maafkan hamba, Datuk. Menurut pandangan hamba, susah hendak menghapuskan lanun-lanun itu, Datuk. Sebab ketuanya Megat Alang Merewah sangat baik dengan Tun Bija Ali. Apa makna perkataan tuan ini? Sebenarnya begini, Datuk. Megat Alang Merewah lah yang menggalakkan lanun-lanun itu bermaharaja lela. Apa benar perkataan kamu? Masa akan hamba berdusta? Kalau Datuk-Datuk tidak percaya, marilah hamba tunjukkan ke tempat itu. Datuk, termasuk juga di dalam fikiran hamba. Untuk mengesahkannya, boleh kita pergi melihatnya sendiri, Datuk. Tahu semua di sini. Pegang. Hei, kau sebelah sana. Bawa itu sebelah sini. Atur, rekan, atur. Itu bawa sini. Hei, tekan. Datuk, ini bagian Datuk. Baik. Bawa, tekan. Mengapa awal benar Datuk menghadap? Adakah perkara yang mustahil? Ampun tuanku. Sembah Patik harap diampun. Patik membawa berita buruk tuanku. Apakah beritanya benar? Kerana lanun-lanun telah bermaharaja lela dan mengganas membunuh kepada sekalian ahli-ahli perniagaan yang hendak berniaga ke dalam negeri ini, tuan. Ampun, Patik tuanku. Ini perkara kecil. Datuk Bendahara saja yang mau besar-besarkan. Apakah benar begitu, benar? Ampun, tuanku. Tidak. Patik sendiri telah menyaksikan bagaimana keganasan lanun-lanun itu, tuanku. Bagaimana pula Datuk menyaksikan kejadian itu? Tidakkah Datuk diperkara-perakan? Ya, Datuk. Dari mana Datuk dapat perkabaran ini? Sedangkan Tun Bija Ali mengatakan negeri kita dalam aman dan damai. Ampun, tuanku. Patik bersembunyi di dalam belukar bersama-sama Temenggung dan Tun Aman, tuan. Benar, tuanku. Ampun, tuanku. Ini kita tidak boleh tinggal diam. Biar Patik sendiri menghapuskannya. Ya. Tun Bija Ali lah harapan beta. Ampun, tuanku. Pada bicara Patik, Laksmana yang mesti dititahkan menjalankan kewajipan ini, tuanku. Kerana dia telah mempunyai pengalaman yang luas di laut. Seperti Datuk Tun Bija, pandai menjaga keamanan negeri. Benar. Tentara dalam, perintahkan Laksmana menghadap itu. Menjunjung titah, tuanku. Ada apa hal, Datuk? Megat, ini ada perkabaran baik buat kita. Kabaran apa, Datuk? Sultan telah menitahkan Laksmana Megat Sri Rama untuk melawan Tuan Hamba. Hamba? Ingat, inilah peluang untuk kita menghapuskan riwayat Laksmana. Datuk jangan khawatir. Hamba akan tamatkan riwayat hidupnya di dalam alam ini, Datuk. Megat, tak mudah juga kita nak mengalahkan Laksmana. Kalau tidak dengan tipu muslihat. Tipu muslihat semacam mana, Datuk? Begini, Megat. Hamba akan hantarkan 2 hulu balang yang gagah untuk mengikut Laksmana. Bagus cadangan Datuk itu. Mudah-mudahan berjaya cita-cita kita. Biarlah hamba beredar dulu. Sila, Datuk. Jangan bekerja kuat, Linda. Kan Linda sudah berbadan 2. Tak apalah, Kanda. Kenapa tak suruh awang membuatnya? Bukannya banyak benar kaya. Sudah bangun nak. Pergi Linda berehat ya. Baiklah, Kanda. Biarkan dia mengerjakannya ya.
Assalamualaikum Datuk Laksmana. Waalaikumsalam Datuk. Apa hajat Datuk Bentara dalam datang? Kita berkenakan Datuk menghadap. Baiklah, sikat ke rumah dulu Datuk. Terima kasih Datuk, lain kali sajalah. Kerana banyak lagi yang saya nak kerjakan. Baiklah. Datuk Bendahara, panggil Laksmana menghadap. Datuk Laksmana, dititah menghadap. Ampun tuanku patih menghadap. Datuk Bendahara dan pegawai-pegawai sekaliannya. Tujuan beta memanggil Datuk Laksmana hari ini ialah untuk memerintahkan supaya Datuk Laksmana menghapuskan lanun-lanun yang mengancam keamanan negeri. Bagaimana fikiran Datuk Laksmana? Jika dijunjung tuanku, demi untuk keselamatan negeri, patih bersedia untuk menghapuskan lanun-lanun itu semua. Bagus Laksmana, bagus. Sekarang Datuk boleh memilih hulu balang yang cergas-cergas untuk mengiring Datuk. Menjunjung titah tuanku, tetapi patih memohon dengan sepenuh harapan. Kiranya dapat tuanku membenarkan patih menghantar pacal isteri patih ke Kuala Sedeli. Apakah isteri Laksmana itu sakit? Tidak tuanku, tapi pacal itu sedang berbadan dua tuanku. Oh, isteri Datuk hamil. Mengapa pula tidak dihantar ke Kuala Sedili? Pemergian patih mungkin lama tuanku. Lagipun pacal isteri patih itu tidak ada saudara mara di sini. Sebab itulah patih bermohon supaya dapat pacal isteri patih itu dihantar ke sana tuanku. Pada fikiran beta, bukankah lebih baik isteri Laksmana itu ditinggalkan di sini saja? Tiada perkara yang Laksmana tidak bimbangkan. Apakah Laksmana tidak percaya kepada beta dan pegawai-pegawai sekalian? Percaya tuan. Bagus. Kalau begitu, silakan Datuk Laksmana bersiap. Datuk Bendahara, bersurai kita. Dinda? 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 Kanda? Nampaknya Kanda bersusah hati. Kenapa Kanda? Kanda, apa yang Kanda ronsingkan? Tak ada apa-apa. Dinda, Kanda telah diperintah Sultan untuk menghapuskan lanun-lanun, Dinda. Bilakah Kanda akan pergi? Hari ini. Hari ini. Tidakkah dapat Kanda bertempo sehingga perahu Dinda yang telah sarat ini berlabuh dulu, Kanda? Dinda, Kanda pergi tidak lama. Benar, Kanda. Tetapi sepeninggalan Kanda, kepada siapakah Adinda harus meminta pertolongan nanti, Kanda? Janganlah Dinda bimbang. Sebab Sultan telah berjanji dengan Kanda untuk menjaga keselamatan Dinda. Hai, Kanda. Tergamak Kanda menyerahkan keselamatan Dinda di tangan Sultan. Sabarlah Dinda, kerana keselamatan negeri lebih utama. Jadi terpaksa Kanda menjalankan titah Sultan. Dinda mengerti, Kanda. Tetapi tidakkah Kanda belas melihat Dinda seorang diri? Kanda, 2-3 hari ini perasaan
tidak berlainan benar, Kanda. Seperti ada sesuatu hal yang akan berlaku. Kekanda pun berduka cita meninggalkan ini. Tetapi apa boleh buat? Sudah kewajiban Kekanda. Izinkanlah Kanda pergi. Kanda, Dinda di sini yatim piatu, Kanda. Janganlah Dinda mengeluarkan air mata. Tak sampai hati Kekanda melihatnya. Seperti mutiara yang putus dari uraian, merayu rawan rasa hati Kekanda. Doakanlah supaya Kekanda selamat pergi dan selamat kembali. Kanda, dengarlah pesanan Dinda. Pergi puan, pergi cendana, intan baiduri dua sekai. Pergi tuan, pergilah nyawa, jagalah diri baik-baik. Dinda, kalau ada sumur di ladang, boleh Kanda menumpang mati. Kalau ada umur Kekanda panjang, kelak kita berjumpa lagi. Baiklah, Kanda. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih, Dinda. Wang? Awang? Baik, Dewan. Awang, Datuk nak belayar. Tolonglah sediakan persiapannya. Awang, aku ni nak pergi. Aku minta kau jagalah Cik Wan kau sebagaimana kau menjaga nyawamu sendiri. InsyaAllah, Tok. Selamat tinggal, Datuk Bendahara. Hamba ucapkan selamat jalan Laksmana dan membawa balik kemenangan. Mudah-mudahan, Datuk. Selain dari itu, hamba berharap Datuk tengok-tengokkanlah isteri hamba Wan Anum, Datuk. Selamat tinggal, Datuk Temenggung. Selamat jalan. Allah peliharakan kepada Laksmana. Terima kasih. Selamat tinggal, Surya Ali. Selamat berjaya. Datuk Bendahara Dalam. Selamat berjuang. Selamat tinggal, Aman. Pandai-pandailah jaga diri, Aman. Selamat jalan, Datuk Laksmana. Selamat jalan, anak. Datuk, tolonglah tengok-tengokkan isteri hamba Wan Anum, Datuk. InsyaAllah, Laksmana. Selamat jalannya. Baik, jaga diri. Selamat jalan. Cik Wan, sudahlah, mari kita pulang, Cik Wan.
Cuba kau tengok itu, Wang. Kalau tak salah, Bahtera Datuk Laksmana datang. Bukan, Cik Wan. Bahtera Datuk bukan begini. Sudahlah, Cik Wan. Mari kita pulang. Apa itu ni? Bodoh. Nampaknya Cik Wan seorang diri. Mengapa Datuk berani naik ke rumah hamba? Apa hajat? Hajat hamba memang besar. Cik Wan pahamlah sendiri. Jangan memain keris tu. Kalau tak pandai memegang nanti, luka tangan. Sayang, rupa begitu cantik. Kalau dilukakan di keris, bagaimana itu keris? Keluar. Jangan Datuk pikir perempuan hanya pandai memegang pisau di dapur. Untuk menjaga nama baik dan marwah, hamba akan pergunakan keris ini. Keluar. Keluar. Kalau tidak, nas Datuk nanti. Keluar. Tuk, cari apa tu? Dapat tu? Hah? Dapat? Ini dapat. Tu, dapat tu? Dapat tu? Wang? Awang? Ledon? Ledon? Wang? Ya? Aku ingin kali nak makan nangka, Wang. Ini belum musim, Cik Wan? Carikan di mana-mana, Wang. Baiklah, Cik Wan. Nanti saya carikan. Sekarang, Wang. Baik, Cik Wan.
1, 2, 3. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Salah lagi. Pakcik bagaimana Pakcik? Pakcik nak cari nangka lah. Pakcik kalau dulu kali kan aku macam bangau. Bilang pakcik macam bangau dah. Dengar Pakcik. Pakcik betul nyanyikan bangau. Jangan tak tahu. Dendam pun tak tahu. Itu pun tak tahu. Semua tak tahu? Tidak. Dia ni tolol, mana dia tahu? Pakcik dengar dia jauh, sumbang macam ke? Makan nasi, tak tiap hari makan nasi balik. Badan lah, dia bukan makan nasi, makan sabut. Lagu Obangau pakcik punya lah, pakcik tahu. Pakcik? Ha. Pakcik boleh nak ada orang nyanyi? Boleh? Obangau. Boleh. Siapa ketua? Saya. Kau ketua. Engkau? Ya. Kau main ketua-ketua kan? Ha, boleh. Ingat Dengar tau? Main ketua-ketua. Gendang. Lagi sikit kuat. Bangau, kenapa engkau urut? Macam mana tidak timbul? Ikan, kenapa engkau tak timbul? Bagaimana kau nak timbul? Rumput panjang sangat. Rumput. Kenapa engkau panjang-panjang? Macam mana aku tak panjang? Mau tak nak kena aku dah. Kenapa kau nak makan rumput? Gimana aku nak makan rumput? Aku sakit. Kenapa kau sakit? Macam mana aku tak sakit? Nasi dah masak mentah. Nasi. Kenapa engkau mantap? Macam mana aku tak mantap? Kayu api basah. Kayu. Kenapa engkau basah? Mana aku nak masak? Hujan menimpa aku. Hujan. Kenapa kau timpa kayu? Itulah aku timpa kayu. Kodok panggil aku. Kodok. Kenapa kau panggil hujan? Macam mana aku tak panggil hujan? Bulan nak gigit aku. Bulan. Kenapa kau panggil kodok? Itulah aku pintu gunung. Selimang masalah aku. Memanglah begini. Pakcik dah lambat dah. Tinggalan anak Minang, marilah balik. Balik dulu. Amboi, cantiknya ketumbuhan bunga yang sedang kembang ni. Tapi perlunya berduri, Datuk. Duri apa kepada duri? Tak dapat disunting dengan tangan. Cuba dipotong dengan pisau. Walaupun pisau yang tajam, tetapi belum tentu dapat memotong bunga yang lembut, Datuk. Bunga yang abang maksudkan ini tak payah dipotong dengan pisau dan mudah disunting. Kalau bunga dalam hutan,
Memang mudah disunting, Datuk. Tapi kalau bunga dalam jembangan, maulah minta izin dulu, Datuk. Minta izin? Itu sudah tentu. Adinda, Kakanda meluat melihat Tun Bija Ali yang bermuka-muka itu. Jangan begitu, Kanda. Adinda minta untuk sementara Kanda jangan bencikan dia. Tidak, Kakanda tak suka melihat muka dia seperti penggalan tak sudah. Kanda, ada masanya kebaikan itu boleh menewaskan kejahatan. Apa makna perkataan Adinda? Maksud Dinda, tinggi sama disusupi, rendah sama dilangkahi. Namun arang 1000 tahun dipasuh tak akan putih. Begitulah dendam Dinda kepada Tun Bija Ali. Lupakah Kanda kematian saudara kita Tun Karim? Ya, takkan boleh lupa. Jadi sekarang apa yang Kakanda mesti buat? Adinda minta supaya Kanda melayur hati Tun Bija Ali seperti melayur sirih. Sebab mati semut kerana gula, mati kehandalan lelaki kerana perempuan. Jadi kemauan Adinda supaya Kakanda menurut segala kemauan Tun Bija Ali, begitukah? Ya, Kanda. Hanya berpura-pura. Kerana apabila dia telah termasuk ke dalam belukar unak ranjau kita, di sana nanti kita akan habiskan cerita hidup. Ya. Jadi Adinda minta supaya Kanda pujuk dan bawa dia ke dalam rumah kita. Ingat, Kanda, ini rahsia. Begitu? Ya, Kanda. Pokok nangka ini berbuah pada bukan musimnya dan besar pula buahnya. Ampun, tuanku. Pokok nangka inilah tuanku tanam dahulu. Ya ke? Baru beta ingat. Ampun, tuanku. Inilah buah yang sulung, tuanku. Molek benar. Kalau begitu, bila sudah masak nanti, perintahkan pengulu bendari supaya membawa ke istana. Kita perintah terjunjung, tuan. Bagaimana, Wang? Kau tak dapat? Buat hamba mencarinya, tapi tak dapat, Cik Wan. Baiklah, pergilah kau makan. Baiklah, Cik Wan. Nangka? Iya. Hamba dicipta menyembahkan nangka kepada kebawah duli. Hai, Datuk. Datuklah yang dapat menolong hamba. Pertolongan apa yang Cik Wan ajarkan? Hamba ni ingin sangat nak makan nangka, Tok. Puas sudah hamba menyuruh awang mencarinya, tetapi malam tak dapat, Tok. Oh, tak boleh, Cik Wan. Nangka ini nangka tuanku. Tok, hamba bukan takkan banyak. 11 pun jadilah, Tok. Maafkan hamba, Cik Wan. Hamba takut. Tolonglah, Tok. Kempunan hamba. Hamba takut dimurkai Sultan, Cik Wan. Nangka itu bukan hamba yang nak makan. Mungkin anak yang hamba kandungi ini, Tok. Cik Wan ni mengidam gamaknya.
Kesihanilah hamba, Tok. Kalau Datuk tidak kesihani hamba pun, kesihanilah anak yang hamba kandungi ini, Tok. Tolonglah, Tok. Ambil nangkring ini, Cik Wan. Hamba harap dirahasiakan. Jangan sampai siapa tahu. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Baik, Tok. Hamba akan rahasiakan. Terima kasih, Tok. Sama-sama, Cik Wan. Biar hamba pergi dahulu. Jangan sampai terlambat. Baik, Tok. Ampun tuanku, penghulu bendahari hendak menghadap ke bawah duli dengan bawa persembahan buah nangka tuanku. Bagus. Benarkan dia ke dalam. Mohon pati tuanku. Mari kita bersama menikmati buah nangka tanaman bete itu. Silakan, tuanku. Nangka ini, siapa yang menanam? Mohon pati membelah itu. Tunggu dulu. Amboi, harum benar baunya. Memang benar, tuanku. Barangkali isi dalamnya tentu, Balik. Sudah tentu, karena nangka ini nangka sulung. Ada yang bawa sebilah pisau. Mohon pati. Kenapa bergetar pula nangka ini? Nampaknya bekas ditebuk orang, penghulu. Apa maknanya ini?
Kenapa berdiri tegak tidak menjawab pertanyaan beta? Jawab pertanyaan beta. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah hati harap diampun. Sebenarnya naga seulas itu diminta oleh Wan Anum kerana pacal itu mengidam. Ampun tuanku. Siapa dia kawan Anum? Istri Laksmana tuanku. Ampun tuanku. Ampun tuanku. Nampaknya Wan Anum telah merasa megah dirinya tuanku. Ampun tuanku. Janganlah tuanku murka. Ini kerana seulas nangka. Diam! Keluar kamu semua dari sini! Keluar! Beta yang menanam nangka ini. Adakah boleh orang lain merasai manisnya terlebih dulu? Jika seorang hamba berani memberi sisanya kepada beta, bermakna derhaka hamba itu kepada beta. Pertanda, penjarakan penguru yang tidak amanah. Beta berkehendakkan bendara. Panggil dia sekarang juga. Junjung kita bermohon pati, Tuan. Ampun tuanku, pati menghadap. Datuk Bendahara, beta sebagai Sultan, adakah patut barang makanan yang telah menjadi sisa disembahkan kepada beta? Ampun tuanku, pati kurang paham maksud ke bawah duli ini. Kurang paham. Istri Laksmana telah melancang mengambil saulas nangka daripada penghulu bendari yang nak disembahkan kepada Sultan dengan tidak meminta izin dari tuanku. Dia telah memberi aib kepada beta. Ampun tuanku, barangkali kejadian ini dengan tidak sengaja tuanku. Kiranya ke bawah duli izinkan pati, biarlah pati pergi menyiasatnya dahulu tuanku. Karut, perkara ini tak payah disiasat. Ampun tuanku, orang yang bersalah mesti dihukum. Benar Tuan Bijak, orang yang bersalah mesti dihukum. Ampun tuanku, ampunilah Wan Anum. Bukankah tuanku telah berjanji kepada suaminya untuk menjaga keselamatan diri Wan Anum? Ampun tuanku, jika hewan dipegang talinya, jika manusia dipegang janji tuanku. Itu memang benar perkataan Datuk Bendahara. Tetapi, adakah sisa seorang hamba dipersembahkan kepada Sultan? Perbuatan itu tak ubah seperti seorang hamba meludah ke muka raja. Inikah adat Melayu, Datuk? Benar Tuan Bijak. Datuk Bendahara, daripada debu beta jadikan busur. Asalnya desa, beta bina sehingga menjadi besar. Begitulah kedudukan Megat Seri Rama. Beta lantik sehingga di kemuncak kemuliaan. Tetapi inikah balasan dari istri orang yang beta kasihi? Memberi aib kepada beta dan keturunan raja. Wan Anum mesti dihukum, Datuk Bendahara. Tuanku.
Ampun tuanku, Pacar Walong datang menghadap. Ampun tuanku. Kamu yang bernama Wan Anom? Pasti tuanku. Benar kamu mengambil seolah senangka dari penghulu bendari? Benar tuanku. Mengapa begitu berani mengambilnya? Ampun tuanku. Sebenarnya Pati mengidam tuanku. Nun Pati Tompo, berani kamu memberi cinta kepada Sultan? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Bukan Pati yang menghendakkan nangka itu tuanku, tetapi harus anak yang Pati kandung ini yang menyebabkan Pati ingin memakan nangka itu. Berani kamu memperbodohkan beta ya? Ampun tuanku, ini semua karut. Mohon Pati belah perutnya supaya dapat dibuktikan. Ampunilah Pati. Jangan lebih sudu dari bubur Tuan Bijang. Diam kamu berdebat. Jangan campur dalam perkara ini. Mohon Pati hapuskan riwayat Sunaman. Mengapa begitu biadab? Bukankah kita berhadapan dengan Sultan? Luluskan jawatan Sunaman. Keluar kamu dari sini. Bertanya. Bawa ke dalam perempuan berdebah ini dan belah perutnya. Kesianilah Wan Anom. Pati pohonkan ke bawah dulu. Tidak. Jalankan perintah beta. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Ampunkan saja kesalahan Wan Anom. Kerana dia berbadan tua. Memandai tengok. Tuan Bija, apa lagi? Ampun tuanku. Apa lagi mendarat? Dengan air mata Pati sembahkan tuanku. Pacal Wan Anom umpama kain putih tuanku. Sembarang warna dapat tuanku warnakan. Tuanku bertitah melangkah lalu, tetapi Pati pohonkan. Ampunilah Wan Anom tuanku. Tuanku, kezaliman bukan buat manusia, tetapi keadilan dicipta untuk manusia tuanku. Tuanku, Pati takut di atas perbuatan tuanku yang kejam akan menjadi satu sebutan di sepanjang zaman tuanku. Rasa Pati tak molek tuanku. Bendahara mempunyai rasa, tetapi beta berhak dan berkuasa. Hentinya, belah perutnya. Tuanku, bertanda, belah perutnya. Ampunilah Pati tuanku. Kesianilah anak yang Pati kandung ini tuanku. Jadi ada nangkanya tuanku. Dengan perintah beta, apa yang telah berlaku mesti dirahsiakan. Barang siapa yang melanggar perintah ini akan dihukum bunuh. Tuanku. Tuanku umpama
yang hina. Ampun Tuan. Siapa? Mengapa Tuan bijak? Apa? Laksmana telah kembali? Tuan bijak. Pergi sambut Datuk Laksmana dengan secara besar-besaran. Tetapi ingat, mesti pandai menuntut bekas jejak. Jangan sampai berkesan. Datuk mentera dalam dan mentera luar ikut bersama. Mohon pasti tu. Silakan Laksmana. Kabar apakah yang dibawa? Ampun Tuanku, dengan berkat daulat Tuanku, kabar baik yang Patih bawa. Sangat gembira beta mendengarnya. Tetapi bagaimana dengan lanun-lanun itu? Lanun-lanun itu telah dapat Patih tewaskan dan segala harta rampasan akan Patih sembahkan menjadi persembahan kepada Tuanku. Terima kasih Laksmana. Datuk Laksmana telah membuat jasa kepada beta dan negeri. Untuk membalas jasa baik Datuk, beta akan kurniakan setinggi-tinggi pengurniaan kepada Datuk. Tuanku, jasa baik Patih itu tidak mengharapkan balasan, semata-mata kerana taat setia Patih kepada Tuanku. Tidak Laksmana, tiap-tiap ada persembahan mesti ada kurnia. Beta serahkan seluruh kampung Kelantan di bawah kuasaan Datuk. Limpah kurnia Tuanku terjunjung di atas batu Jemala Patih. Baiklah, beta fikir tentu Laksmana letih. Silakan berehat dulu. Patih bermohon diri Tuanku. Puan? Puan Anum? Puan? Puan? Puan Anum? Oh, Puan Anum? Puan? Puan Anum? Puan?
Wan Anum? Wan Anum? Kan dah pulang Wan Anum? Pakcik. Oh, Pakcik. Datuk. Bila balik tu? Baru saja, Makcik. Makcik tahu mana perginya Wan Anum? Tak tahu. Pintunya tutup. Ada orang tak ada. Si Awang Makcik tak nampak? Tak nampak. Agaknya dia pergi rumah Datuk Bendara tak? Boleh jadi, Makcik. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Hari ribut ni menunjukkan alamat tak baik akan berlaku. Alamat tak baik? Apa yang akan berlaku? Bukankah Laksmana sudah balik? Kalaulah dia tahu. Jangan cakap kali itu. Dibunuh raja nanti. Laksmana dah pulang. Akibat buruk akan berlaku. Kiranya Datuk Laksmana tahu isterinya dibunuh Sultan. Perkara yang sudah lepas janganlah diulang-ulang, Tuan. Nampaknya Datuk Bendahara takut benar dengan Sultan. Ya, memang hamba penakut. Tetapi Tuan hamba harus ingat, Sultan mempunyai kuasa, Tuan Aman. Bukankah Datuk Bendahara penasihat Sultan? Itu betul, Aman. Sedangkan pangkat hamba pun dari Sultan. Jadi, segala nasihat hamba kepadanya terbatas, Aman. Kalau begitu tak ada makna, Datuk. Sungguh diuja tetapi dipegang tali. Sedangkan rakyat dahagakan Sultan yang adil. Sebaliknya pula Sultan berkelakuan zalim. Jadi di manakah letaknya kasih sayang rakyat, Datuk? Sungguh bijak Tuan hamba berkata. Tetapi Tuan hamba masih mentah di dalam soal hidup. Kerana hamba mentah, maka Sultan pecat jawatan hamba. Tetapi hamba berdiri di atas yang benar, Datuk. Aman. Kukur apa kepada kukur, nyiur juga yang binasa kelak. Kalau sudah mentimun, jangan cuba bercakar dengan durian. Hamba mengerti, Datuk. Mentimun dengan durian. Menggolek pun luka, kena golek pun luka. Tetapi durian apa kepada durian, Datuk? Sama-sama asal tumbuhan. Ya, sama-sama asal buah-buahan. Tetapi durian mempunyai duri, Tun Aman. Setajam-tajam duri durian, Datuk, takkan dapat melawan duri landak. Kali ini anak benteng enggak menderhaka, Datuk. Hamba beri susu rupanya dibalas dengan tubuh. Maut jangan ditempa, ajal jangan dicari. Kita hidup mestilah bersabar. Bersabar. Bukan masanya anda bersabar, Datuk. Harapkan pagar-pagar makan padi. Harapkan sokong rupanya sokong membawa rupa. Kemana pergi istri hamba? Kemana pergi anak hamba? Dan kemana pergi orang suruhan hamba si Awang, Datuk? Cakap, Datuk, cakap. Kemana pergi, Datuk? Hamba berdiri di atas yang benar, Datuk. Sebab itulah jawatan hamba dipecat oleh Sultan. Sekarang, alang-alang mandi biarlah basah. Alang-alang menyelup bekasam biarlah sampai ke pangkal lengan. Apakah arti perkataan Tuan hamba, Aman? Hamba berdiri di atas yang benar, Datuk. Hamba takut kerana salah. Sekarang, biarlah hamba terangkan, Datuk Laksmana. Wan Anum telah dibunuh Sultan kerana mencari 11 negeri. Anak yang dikandungnya juga turut mengikut nasib ibu.
Dan menurut kabar angin, si Awang telah dibunuh oleh Tun Bijali, Datuk. Mengapa Datuk berlindung di balik dinding? Apakah Datuk telah terasa yang Datuk berselindung di sebalik kebenaran? Bumi yang lebar hamba tampar tak kena. Dengan air mata peluh dan darah hamba curahkan untuk berbakti pada Sultan dan tanah air. Tetapi inikah balasannya? Di manakah letaknya keadilan sekarang, Datuk? Delima yang hambatan, periuk pahit yang tumbuh. Barangkali Datuk juga bersepakat dalam hal ini. Tidaklah, Asmana. Hamba tidak bersepakat. Dengarlah kata hamba, jangan diikut rasa. Hamba takut kelak badan binasa. Kata-kata Datuk seperti orang yang telah berputus asa. Tetapi hamba tidak. Demi Allah hamba bersumpah, sekali ini anak benten mesti menderhaka, Datuk. Lasmana, dengar nasihat orang tua. Telajak perahu boleh dibelok, Datuk. Telajak hamba berkata, hamba mesti tunaikan. Selamat tinggal, Datuk. Cepat naik. Silakan, Datuk. Jemput duduk, Datuk. Kanda Tija, Kanda. Saya? Tolong kemari sebentar. Baik. Datuk, hamba sangat berduka cita atas perkara ini yang telah berlaku pada diri Datuk. Tetapi Datuk, bila Datuk sampai? baru sampai. Kanda, bawakanlah kuih-muih itu kemari. Baik. Apa yang nak hamba katakan tadi, Datuk, sebenarnya punca kezaliman ini semuanya berasal dari Tun Bijali. Tun Bijali. Hamba mesti padamkan riwayat hidupnya sebelum hamba bertindak tentang Sultan. Tetapi Datuk mesti ingat, sedangkan kita memukul kucing mesti memandang tuannya. Apatah lagi Tun Bijali, dia nama Sultan. Anak Mas Sultan. Baik. Sila, Datuk. Sedihkanlah. Silakan, Datuk. Anak Mas Sultan. Baik. Kalau begitu kita mesti cari jalan tipu muslihat. Sudah, Datuk. Hamba sudah bermufakat dengan Tun Tija untuk membunuh Tun Bijali. Bagaimanakah caranya, Tun Aman? Begini, Datuk. Tun Bijali telah mabuk kepayang dengan Tun Tija. Hamba memang sengaja menyuruh Tun Tija melayaninya. Malam besok dia akan datang kemari. Jangan, Aman. Biar hamba yang menentangnya. Tak usah, Datuk. Biar hamba yang menentang ayam sabungan raja itu. Baik. Tetapi jaga-jaga aman. Tun Bija itu handal juga orangnya. Hamba takut tak dapat berkokok tuan dibuatnya. Buah salak dalam piring, ambil galah di haluan perahu. Seekor jalak, seekor biring, Datuk Allah menang belum tahu. Baiklah, Aman. Hamba izinkan. Buatlah apa yang diniat.
Terima kasih, Datuk. Silakan. Amboi, jinaknya burung disangkar. Oh, Datuk. Sudah tentu. Burung ini sudah terpikat. Sayang Cik Embung mengayam tikat. Tikat diayam si mungkuang jantan. Burungnya sudah disangkar, tidakkah pula jadi gangguan? Datuk. Burung dipikat dari ulu. Beri makan bunga kantan. Resya sudah sesama tahu apa pula Datuk Negara segan. Tuan Tija. Ya? Tidakkah terlalu awal kedatangan hamba? Tidak. Datuk datang sudah tetap pada waktunya. Bagaimana pula dengan Tuan Aman? Datuk jangan khawatir. Semua hamba sudah aturkan. Sekarang tinggal kita berdua. Sila naik, Datuk. Silakan masuk, Datuk. Terima kasih. Cantiknya persiapan-persiapan dalam rumah ni. Padan dengan orang ni. Ini tidak seberapa, Datuk. Belum tengok perhiasan-perhiasan yang lain. Apa boleh hamba? Boleh. Persilakan, Datuk. Janganlah malu-malu. Buatlah macam rumah sendiri. Nampaknya persiapan ni tidak menerima tetamu. Tentu ya. Siapa agaknya tetamu bertuah itu? Siapa lagi kalau tidak Hamba 12 tahun patah hendak menuju ke Kuala Sedeli. 12 sudah gunung kulangkah, barulah sampai maksud di hati. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa hamba jinkan. Kalau sungguh Datuk berkata, nyawa dan badan hamba serahkan. Sungguh bijak dan bijak. Tapi Datuk, buahku ini masak di perang, masak sebiji di bawah sudut. Jangan Datuk ikut resmi ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Malam ini juga Tun Bijak Ali akan tinggal namanya. Apa? Kau seorang perempuan nak menentang aku? Perempuan bukan sembarang perempuan. Ini perempuan Melayu sejati. Jangan lupa, ini Tun Bijak Ali. Kalau dah maju, pantang mundur.
Datuk sudah katakan. Ini kan Tun Bidari. Sudah mati, Dinda? Sudah. Dia telah pulang ke asal. Kanda, Dinda nak ke rumah Datuk Laksmana. Mari Dinda hantarkan Kanda ke rumah Tun Manis. Bagaimana pula tentang mayat ini? Nanti Dinda kebumikan. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk Bendahara ada? Ada, Datuk. Silakan ke dalam. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar, Datuk? Kabar baik. Sudah lama kita tidak bersua. Kemana tuan-tuan menghilangkan diri? Begini, Datuk. Karat di hati telah dapat hamba kikis. Asal tanah pulang ke tanah. Ayam sabungan raja telah dapat hamba hapuskan riwayat hidupnya, Datuk. Apa yang Tun Aman memperkatakan ini? Hamba berdua baru saja selesai mengkebumikan mayat Tun Bidari. Lepas satu pembunuhan lagi. Apa tuan-tuan suka hendak menjadi pembunuh? Pembunuhan untuk menegakkan keadilan, Datuk Bendahara. Sekarang hanya tinggal satu lagi di dalam perhitungan hamba. Janganlah semangat. Pantang Melayu menderhaka kepada raja. Jika orang berhutang emas, dibayar dengan apa, Datuk? Tentu dibayar dengan emas, Tun Aman. Jika berhutang nyawa, Datuk, Yang Maha Adil ada. Datuk, manusia yang lemah dan yang pengecut itulah selalu menyerahkan nasibnya kepada Yang Maha Adil. Tetapi hamba tidak. Apa yang hamba katakan, hamba hutang. Jika berhutang darah sukatannya. Berhutang nyawa, nyawalah balasannya, Datuk Bendahara. Dengarlah nasihat hamba. Tuan-tuan berdua hamba pandang seperti anak kandung hamba sendiri. Tetapi jika tuan-tuan hendak juga menderhaka kepada raja, bunuhlah hamba. Jangan Datuk mengharapkan embun di panas yang terik. Hamba bermohon diri. Sungguh ganjil rahsia dunia ini. Mengapa tiap-tiap kemuliaan itu mesti ada racun? Silakan santap, tuanku. Daripada pagi tadi, tuanku belum santap sesuatu apa pun. Ini barangkali tentu tuanku suka. Ampun, tuanku. Bagaimana perkhabaran tentang diri Tun Bidari? Ampun, tuanku. Puas Patik bertanya dari hal Tun Bidari.
Tapi masih juga belum diketahui di mana Adil. Sudahkah Bentara bertanya kepada istri-istri dan budak bersuluhnya? Patik telah bertanya kepada keempat orang istrinya, Tuanku. Pacar-pacar itu kesemuanya menjawab tidak tahu. Nampaknya mereka sedang berkecita, Tuanku. Sudahkah ditanya Datuk Bendahara? Sudah, Tuanku. Apa katanya? Tapi Datuk Bendahara menjawab dengan kasar, Tuanku. Kasar? Benar, Tuanku. Tuanku, Patik percaya perbuatan ini datangnya dari Tun Aman dan anak buah Datuk Bendahara, Tuanku. Tun Aman? Dan Patik fikir tentu Datuk Bendahara tidak mengetahui hal ini. Besok selepas sembahyang jemaat, perintahkan Bendahara menghadap. Dan panggil Tun Aman sekarang juga. Mohon Patik, Tuanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duli Yang Maha Mulia Sultan titah manggil sekarang juga. Datuk Bentara. Apa pula yang dikehendaki oleh Sultan? Dan ingkarkan titah lekas. Apa Datuk tak nampakkah hamba bekerja? Tinggalkan dulu kerja tuan hamba itu. Wahai Datuk, kerja sendiri dijunjung, kerja raja dikelek. Itulah dasar hamba, Datuk. Siap. Betul di kalam tikaman, Datuk. Jangan hanya pandai menikam angin. Iya. Bangun, Datuk. Bangun. Tikam, Datuk. Iya. Tikam, Datuk. Tikam. Bangun, Datuk. Tikam lagi, Datuk. Iya. Tikam, Datuk. Jangan hanya menikam angin. Iya. 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 Bangun, Datuk. Apa, Datuk? Sakit, Datuk. Bangun. Bangun, Datuk. Tikam lagi, Datuk. Tikam. Datuk! 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 Datuk Aman sedang bertikam dengan Datuk Bentara Dua. Di mana? Itu sana. Tuh. Di sana. Di sana. Bangun, Datuk. Lepas. Di sini, Datuk. Tikam hamba. Tikam, Datuk. Lekas. Lekas. Berhenti. Hei! Apa yang sudah terjadi ini? Hei? Datuk Bentara belajar menikam angin dengan anak muridnya, Datuk. Datuk Bentara pun macam budak-budak juga. Bertikam dengan budak-budak sama juga bertikam dengan batang-batang, Datuk. Lebih baik Datuk pulang sekarang. Janganlah Tuanku berduka cita amat. Patik sedia menghiburkan. Mengapa begini lambat? Mana dia Tuan Aman? Ampun, Tuanku. Nyaris Patik bergeruh hari ini, Tuanku. Apa yang telah terjadi? Tuan Aman dipanggil ingkar. Patik bertikaman keris dengannya, Tuanku. Tidakkah Bentara dipengapakan? Nasib baik Laksmai datang, Tuanku. Kalau tidak... Cik! Terhaka Tuan Aman. Perintahkan pertanda. Besok selepas sembahyang Jumaat, habiskan riwayat Tuan Aman. Kita berkunjung, Tuanku. Nampaknya kita bergeruh hari ini, Tuan Aman. Hujan panas turun menunjukkan alamat ada orang mati berbunuh. Datuk, karut semua. Sebelum ajal bertantang mati, Datuk. Bagus, Tuan Aman. Tuan hambalah pendekar Melayu sejati. Nampaknya hujan sudah mulai reda.
Datuk, lihat. Sultan sedang berangkat. Ketikanya telah tiba, Tun Aman. Mari. Selamat tinggal teman seperjuanganku. Kita belum berpisah, Datuk. Menurut gerak dan langkah Laksmana, harus kali ini hamba akan ke Cundangan. Tidak, Datuk. Kita umpama telur sesat, pecah sebiji rosak sunyi. Jika Datuk ke Cundang, biarlah hamba bersama tewas. Biar hamba yang menentangnya, Datuk. Tidak, Aman. Hamba yang mesti menjelaskan hutang suci terhadap istri hamba. Hamba akan basahkan halaman masjid ini dengan darah sultan. Datuk. Hai, Laksmana. Basah nampaknya. Ya, tiap-tiap basah mesti ada keringnya. Mengapa Laksmana berkata demikian? Bagaimana tuanku menanam, begitu juga pasti menuai. Cik Laksmana, kenapa begitu biadab? Jika kerbau mempunyai tanduk, rutan yang lembut juga mempunyai unak, tuanku. Datuk Laksmana, kenapa biadab terhadap Sultan? Sultan adil, sultanku semua. Sultan zalim, sultanku serang. Sumpah, anak mentan jika menjejak kota tinggi kena muntah darah. Tinggal satu benda. Binasakan pendahaka itu. Kemangkatan Sultan di atas Julang sungguh menjadikan kita semua. Jika nak jadi orang alim ulama, orang beriman serta hakikat kata, yakin ibadah setiap masa, berkat lindungan